Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaidi bin Shahlan. Nombor metrik saya 17091181. Jadi, tokoh ekonomi yang saya pilih, ialah Dr. Yahya Abdul Rahman, yang mana beliau ialah, seorang Muslim yang bekerja di Amerika Syarikat. Okey, ceritanya pada tahun 1987, beliau seorang Muslim menubuhkan sebuah institusi kewangan patuh syariah untuk memudahkan komuniti Muslim di sana. Kenapa beliau menubuhkan institusi kewangan syariah adalah kerana terdapat sebahagian Muslim yang terpaksa menggunakan institusi kewangan bank konvensional di sana, dan sebahagian Muslim, komuniti Muslim Amerika di sana pula tidak mahu menggunakan kerana takut terlibat dengan riba. Contohnya mereka nak beli rumah, mereka nak beli tanah ataupun apa-apa, mereka terpaksa mengumpulkan cash sehingga cash untuk membeli. Kalau macam ada kemudahan institusi bank, kita boleh pinjam, tapi kat sana ada riba lah. So apa Dr. Yahya Abdul Rahman ni, beliau menubuhkan bank di Amerika, bank yang patuh syariah. Okey, jadi kita pergi kepada latar belakang Dr. Yahya Abdul Rahman. Dr. Yahya Abdul Rahman dilahirkan di Mesir, Kahirah Mesir pada 9 Julai 1944, dan pada tahun 1968 beliau berhijrah ke Amerika. Okey, kita pergi kepada pengajian pendidikan, latar belakang pendidikan beliau. Beliau pengajian sarjana muda beliau di Universiti Kahirah, Mesir, dalam jurusan kejuruteraan kimia. Jadi beliau ni adalah orang sains lah, kita boleh cakap macam tu. Dan mengambil master dan PhD di Universiti Wisconsin Madison. Jadi sarjana muda di Kahirah Mesir, kemudian melanjutkan master dan PhD dalam bidang sains di Eropah. Kemudian ada satu lagi master dia ambil di Universiti Texas dalam jurusan kewangan dan antarabangsa lah, kewangan dan antarabangsa. Jadi beliau memperolehi Malaysian Global Royal Award in Islamic Finance pada 2010, 2012, 2014 dan 2016. Juga beliau, sumbangan beliau yang terlalu besar dalam kewangan Islam sehingga beliau mendapatkan gelaran Bapa kepada Perbankan Islam di Amerika Utara. Boleh bayangkan kan hebatnya beliau. Sebab tu saya memilih tokoh ini. Okey, cerita saya ingin bercerita sikit bagaimana beliau membuka Lariba Bank of Whitehair ni di Pasadena, California. Pada tahun 1971 beliau menyambung PhD lah. Beliau menyambung PhD, dan ketika itu tak ada satu pun sembahyang Jumaat yang dilakukan. Tak ada jemaah langsung sembahyang Jumaat. Jadi beliau memulakan mula-mula 2 orang, lepas tu makin ramai sehingga wujudnya satu komuniti Islam dekat sana. Jadi bila dah wujudnya satu komuniti Islam, sembahyang Jumaat pun dah ramai, beliau merasakan perlunya buka satu center. Satu center untuk komuniti Islam lah, untuk berkumpul, untuk lakukan mungkin kerja-kerja dakwah, kita tak tahu. Jadi cadangannya untuk buka center tu perlu ada modal dan untuk pinjam di institusi kewangan ataupun bank di Amerika. Tapi ada pandangan kata tak boleh pinjam sebab kita ni dah lah nak buka center Muslim. Tapi kenapa mahu melibatkan menggunakan pinjaman bank, mahu melibatkan ada unsur riba kat situ. Jadi bila fikir-fikir balik, beliau rasa perlu untuk buka institusi kewangan. Jadi rezekinya pada 1987, beliau jumpa dengan seorang top banker, Islamic banker lah, yang pakar. Jadi ketika itu beliau bincang, selalu berjumpa, selalu bertanya. Beliau pun tadi saya cakap dia pun ada master dalam kewangan kan. Jadi dia tahulah berkaitan kewangan, bagaimana duit dicipta, apa itu interest, apa-apa kewangan, cuma dia tak pakar dalam kewangan Islam. Jadi pada tahun 1987 tu beliau setelah jumpa dengan pakar Islamic banker tu, beliau belajar dan sentiasa update, sehingga kan beliau rasa penting untuk membuka institusi kewangan di Amerika kerana untuk memudahkan komuniti Muslim di sana. Jadi setelah itu pada tahun 1987, ketika beliau dah jumpa, beliau rasa nak buka, cara mendapatkan modal ialah beliau approach, mula-mulanya beliau approach orang kaya kat sana
untuk invest dalam, buka institusi kewangan. Tapi yang menariknya orang kaya tak nak pun. Tapi yang invest ni adalah orang Muslim community, komuniti Muslim Amerika yang berada di kelas pertengahan. Kerana, mereka berpendapat inilah jihad mereka, inilah sumbangan mereka dan mereka kata mereka sanggup labur, katakanlah mereka sanggup labur 10,000 tapi mereka tak mengharap pun untuk mendapatkan pulangan daripada 10,000. Berbanding dengan orang kaya mestilah dia fikir nak dapatkan pulangan, apa semua kan. Tapi ini jihad mereka diorang kata. So, dari situlah modal sehingga dapat mampu memperolehi 100 hingga 200K. Jadi, antara banyaklah, kertas kerja, sumbangannya kertas kerja, dilakukan kan oleh Dr. Yahya Abdul Rahman dan beliau berpendapat bahawa bank Islam ni perlu jadi lebih baik. Dalam satu wawancara dia kata, uh, dia terangkan riba, dan dia kata bank ni, bank Islam perlu jadi lebih baik kerana mereka, kita perlu bersainglah dengan bank konvensional. Dan beliau juga menerangkan riba, serba sikit berkaitan riba dengan, orang Amerika dalam wawancara dekat siaran televisyen kan. Jadi walaupun bagi kita riba ni macam, orang Muslim dah biasa lali, tapi beliau berusaha untuk terangkan kepada, komuniti bukan Muslim di sana. Jadi inilah ada satu sumbangan yang bagi saya sangat besarlah, untuk bagi Islam dan industri kewangan Islam itu sendiri. Jadi beliau menerangkan antaranya ialah riba itu ialah pinjaman duit yang mana kalau kita lambat bayar, something macam gitu, and then wang tu sebagai alat, komoditi ataupun, komoditi ni bagi bank konvensional lah, tapi beliau kata dalam Islam wang ini adalah hanya instrumen ataupun alat sebagai pertukaran barang. Jadi beliau juga, visi dan misi beliau ialah semoga bank ni tidak menindas, bank Islam ni tidak menindas dan bukan sahaja targetnya adalah untuk orang Muslim, tapi berguna juga untuk komuniti Amerika, bukan sahaja Muslim. Jadi antara nak menunjukkan bahawa bank Islam ni beliau tak nak menindas, ialah, mungkin bank konvensional lain mahu jadikan wang sebagai keuntungan kan, tapi beliau mahu orang yang perlukan duit, orang yang meminjam duit supaya keluar dari komitmen tu cepat. Berbeza dengan konvensional. Okey, kita pergi kepada sumbangan beliau. Tadi saya dah ceritakan sedikit berkaitan, kisah bagaimana bank dibuka. Jadi kita pergi kepada sumbangan. Beliau merupakan salah seorang ahli kumpulan yang memulakan Bank Kuwait pada 1984 dan sehingga 1986. Kemudian, beliau membuka sebuah bank iaitu Bank Lariba di Houston, Texas pada 1987 dan juga beliau melabur saham 18 tahun 1986 hingga 2003 dalam pelaburan industri perbankan bersama Citigroup, Miss Bani. Dan beliau juga menjadi penasihat syariah pertama dalam Citigroup, membuka Dow Jones Islamic Index. Dow Jones ni okey. Dan beliau juga adalah bekas konsultan senior, strategi di ARCO iaitu Professional Broker Credit. Tak silap saya, jap sebelum tu membuka Dow Jones Islamic Index ni beliau, uh, institusi ni adalah menunjukkan pelaburan mana yang halal, yang patuh syariah. Jadi dia buka satu indeks tu untuk tunjukkan kepada pelabur-pelabur seluruh dunia mana satu perniagaan yang halal. Kemudian juga ia adalah bekas penolong, researcher and teaching di Universiti Wisconsin dan kini beliau adalah pengerusi dan CEO di Lariba Bank of Whitehill. Maksudnya dialah membangunkan dan sekarang dialah yang mengetuai, pengurusan. Dan, sumbangan beliau seterusnya adalah pernah dijemput dan membentangkan kertas kerja berkaitan riba free di US, Kanada, UK, South Africa, Switzerland, Jerman, Malaysia, Thailand, Singapura, Kazakhstan, India, Argentina, Saudi Arabia, Turki dan Lebanon. Jadi beliau dah pergi ke serata dunia lah untuk mengembangkan pemikiran beliau, untuk mengembangkan, berkaitan apa itu riba, keharaman riba. Jadi bagaimana beliau membuka bank Islam di tanah bukan, di negara yang bukan Islam kan. Beliau juga banyaklah tulis buku, juga mengembangkan pemikiran beliau melalui kertas kerja. Kertas kerja beliau ada yang beliau bentangkan di universiti dia sendiri dan di Universiti Harvard.
Kemudian beliau ada tulis beberapa buku dan salah satu buku beliau adalah bestseller lah, dan kemudian yang menariknya buku bestseller itu pun adalah berkaitan dengan kewangan Islam, The Art of Islamic Banking and Finance. Jadi dah 10 minit. InsyaAllah. Jadi penutupnya, Lariba di bawah pemerhatian Dr. Yahya merupakan syarikat pertama di Amerika yang beroperasi tanpa dan bebas daripada riba. Ini merupakan satu sumbangan yang sangat besar dalam industri kewangan Islam kerana ianya kerana membuka institusi kewangan di negara Islam, institusi kewangan Islam di negara bukan Islam bukanlah satu perkara yang mudah. Jadi semoga Allah memberkati Dr. Yahya Abdul Rahman di atas usaha dan sumbangan-sumbangan beliau terhadap Islam dan kewangan Islam itu. Assalamualaikum. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi